siapa? Boleh, boleh kot. Hmm. Like, jangan. Jangan. Okay. Okay, kita tunggu. Okay, so kita tunggu untuk Encik bye bye, see you. 40 minutes? Hah? Okay, okay. Tak apa, okay. Thank you. Bye bye, take care. Betul. Okay, so kita tunggu Encik Azlan untuk masuk. Kita punya spot massage. Okay, so dah masuk. Okay, bye. Okay, hi guys. Is, Ain, Ridwan. Kita tunggu. Okay. Sudah masuk kita punya spot massage. Spot apa tu orang kata kalau ni? Yang mengurut Urutan sukan. Urutan sukan. Okay. Alright. So ini namanya Encik Azlan Othman. Betul? Ya betul. Yes, Encik Azlan Othman. Kat mana tu? Ada basikal. Sekarang ada dekat ni bilik rahsia ni. Bilik rahsia, bahasa dengar tu. Okay. Semua benda ada dalam bilik ni. Semua benda ada dalam bilik ni. Semua benda, okay. Alright, so ni Encik Azlan yang ada yang bekerja ataupun owner untuk Malaysia Sport Recovery Center. Okey, saya merupakan pemilik lah, pengasas untuk Pro MMR ni lah. Okay. Saya adalah pengasas lah untuk Pro MMR ni. Dan juga bekerja sekali dekat Pro MMR ni. Oh, okay. So boleh kenalkan diri lebih detail? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang live sekarang ni. Okey, nama saya Azlan. Saya merupakan pengasas untuk Pro MMR Sport Recovery ni. Okey, experience saya dekat dalam urutan sukan ni, dalam industri di Malaysia ni lebih kurang dalam 12 tahun lah saya berkecimpung dalam urutan sukan ni. Hari-hari makanan saya badan orang. Uish. Basep tu semua ni, masa-masa tu semua ada sebab urut orang kan? Tak adalah ada. Adalah sikit-sikit. Okay. So hari ni kita punya topik is foot massage. So siapa yang ada soalan, okay, soalan berkenaan dengan foot massage ni apa, you guys boleh tekan
dekat link questionnaire dekat bawah tu. So you guys boleh letak soalan kat situ lah. Okay, so saya Coach Fatia daripada Absolute Putrajaya. Okay, actually saya baru habis kelas. Untuk saya memang seorang-seorang dekat Absolute Putrajaya ni, tapi habis live ni saya akan balik. Alright, Okay. so mukadimahnya kan, ni nak panggil apa? Encik Azlan ataupun Dr. Azlan? Panggilan je, Lan. Panggilan, oish. Panggilan. Encik. Okay, Encik Lan. Okay, first soalan siapa yang bertanya? Apakah sebenarnya sport massage ni? Sebenarnya apa yang pentingnya sport massage ni? Boleh kenalkan kat kita orang tak? Okey. Untuk pengetahuan semua ya, urutan sukan ni merupakan orang kata tu salah satu rawatan komplementari lah. So dekat dalam dunia ni ada macam-macam rawatan yang orang kata tu untuk kecergasan, kesihatan dan juga sebagainya lah. Jadi urutan sukan ni merupakan manipulasi tisu lembut. Okey, manipulasi tisu lembut di mana dia akan memberi manfaat kepada individu-individu yang aktif bersukan. Jadi urutan sukan ni sebenarnya dia dicipta khas untuk orang-orang yang aktif lah. Jadi itulah dia dipanggil urutan sukan. So urutan sukan ni sebenarnya dah lama dah. Okey, dah lama dah urutan sukan ni. Saya kira waktu zaman Rom dan Greece lagi, di mana waktu tu yang gladiator lawan tu. Jadi dari situlah bermulanya urutan sukan lah. Kalau dekat Malaysia ni urutan sukan ni dia wujud pada tahun, kalau tak silap saya, 1997 ke 1998, di mana sukan Commonwealth 1998 dia diimplement lah. Waktu tu memang urutan sukan kat Malaysia dilaksanakan dengan yang sebaiknya. Maknanya kita jemput orang daripada Australia untuk buat urutan sukan kat Malaysia ni. So dekat Malaysia tak ada lagi lah orang yang mengurut urutan sukan ni, semua daripada luar negara. Waktu tahun 98 tu waktu tu lah dah mula wujud lah kita punya pengamal-pengamal yang daripada Malaysia ni lah. Maknanya kita bergabung lah time tu untuk orang kata tu wujudkan industri urutan sukan di Malaysia ni. Okay. So sekarang ni orang dah serba tahu sikit-sikit pasal sport massage. So kita ada soalan daripada East Runner. Ni ada masuk tadi sebelum dia tanya, apa kelebihan sport massage untuk runner? Contoh sebelum ataupun semasa dan selepas. Okey, kelebihan urutan sukan untuk sebelum, semasa dan selepas. Okey. Urutan sukan ni kalau dia spesifik boleh kepada dengar? runner. Boleh. Okey, spesifik kepada runner Okey, so runner ni kita tahu ada macam-macam kategori. Ada yang fun run 5 km, ada yang 10, ada yang 21, okey. Ada yang 42, okey. Jadi urutan sukan ni pula dia dibahagikan kepada 3, okey. Pre-event, post-event dan juga maintenance. Jadi untuk runners yang betul-betul competitors lah, orang kata tu memang prestasi tinggi, okey. Sebelum terlibat dengan competition sangat bagus kerana dalam graf latihan dia akan menyebabkan runners ni dia punya otot akan berlaku ketegangan disebabkan intensiti yang tinggi untuk menghadapi pertandingan. Jadi sebelum dia pergi pertandingan kita akan buat masaj dulu untuk kendurkan otot-otot dia yang tegang tu. Jadi bila semasa pertandingan dia akan peak, graf dia akan peak disebabkan otot dia yang lembut tadi waktu semasa bertanding tu dia akan jadi tegang. Jadi kenapa kita urut untuk runner ni, kenapa kita urut sebelum dia pertandingan, sebab otot ni macam kabel elektrik lah Okey, kalau time tak panas dah tegang, maknanya waktu panas lagi tegang. Jadi urut ni kalau daripada segi bahasa pasarnya, orang kata tu mengkendurkanlah otot-otot ni semua. Jadi
bila waktu pertandingan tu runner ni akan lebih orang kata tu dapat buat julat pergerakan yang maksimum. Contohnya kalau sebelum dia massage dia punya striding 0.2 meter, 0.8. Okey, jadi lepas massage dia boleh pergi sampai 1.2 dia punya striding. Okey, dia punya pace pun makin laju. Okey. Itu sebelum dan semasa lah. Okey, selepas pula. Okey. Jadi kepada competitive runner ni, dia akan ada target lah. Dia ada mission. Contohnya dari 3 bulan dia akan ada peak untuk next marathon Jadi selepas dia bertanding, dia punya graph performance akan drop sikit. Okay. Jadi bila drop dia akan rest. Okay. Time rest tu lah kita akan maintenance dia punya body. Okay. Kita maintenance dia punya body, dia training, kita massage. Okay. Graph dia akan turun sikit. Kemudian lepas daripada 2 hari, graph dia akan meningkat. Jadi macam mana urutan sukan ni boleh meningkatkan prestasi adalah bila dia training, otot jadi tegang. Bila otot jadi tegang, kita massage, okay, graf akan drop. Kemudian selepas 2 hari, dia punya graf training tu akan meningkat. Okay, kita urut lagi. Drop, meningkat. Jadi daripada situ urutan sukan ni boleh meningkatkan prestasi. Okay, sekiranya lah kalau runners ni tak ada langsung buat massage, itu yang menyebabkan dia akan dapat kecederaan, macam-macam kecederaan. Okey, jadi urutan sukan ni sebenarnya dia menggalakkan lah, orang kata tu mempromot recovery dengan cepat. Itu dia. Dan dia bukan dia untuk recovery saja, dia enhance, okay, untuk atlet tu sendiri perform lebih baik untuk event lah, betul? Betul. Itu daripada segi pengolahan dia, dia memang orang cakap macam mana sport massage ni boleh enhance performance seorang atlet yang kompetitif tu. Jadi daripada segi dia punya description dia macam tu. Okay. Lepas massage dia akan drop. Kemudian bila dia training, graf dia akan meningkat disebabkan muscle dia dah bersedia untuk buat lagi intensity yang tinggi. Sekiranya dia tak massage, dia akan rasa ketidakselesaan tu. Daripada tegang sehinggalah sampai jadi sore. Jadi macam mana dia nak dapatkan range of motion yang maksimum kalau tak ada, orang kata tu kalau masa dia tak lembut, masa dia tak fleksibel lah, dia tak akan dapat. Macam tu. Oh, betul. So maknanya sebelum tu kita kena spot massage dulu, kita kena urut dulu, baru boleh tambah kita punya ni lah. Itulah yang disarankan. Okay. Sebab apa? Apa dia? So kita ada soalan lagi. Yang ni, berapa kerap kita perlu buat spot massage untuk Juju Wita? Berapa kerap kita perlu buat spot massage? Okay, ni general punya soalan lah Okay, ni kita boleh bagikan kepada competitive athlete dengan sedentary people. Okay, untuk sedentary people yang mempunyai problem macam ergonomic style ataupun lifestyle, okay, untuk sedentary people ni sebulan sekali pun sebenarnya dah memadai. Okay, sebulan sekali pun dah memadai. Bila rasa badan tu tak selesa sangat, tegang sangat, itulah masanya datang buat urut. Okay, tapi untuk kompetitif atlet pula, dia perlu buat sport massage ni macam rutin dia. Contohnya seminggu 2 kali. Okay, sebulan lebih kurang dalam 8 kali. Kalau betul-betul profesional, dia akan selang 2 hari massage, selang 2 hari massage, selang 2 hari massage. Itu kalau betul-betul yang memang itulah makanan dia. Tapi untuk sedentary people, sebulan sekali sudah memadai lah untuk orang kata tu kurangkan tightness badan tu. Macam tu. So maknanya orang yang selalu datang gym, selalu workout, nak kuruskan badan, yang tu sebulan sekali bolehlah pergi massajkan badan tu untuk relaxkan balik masa yang korang work, masa exercise, betul? Sebulan sekali disarankan. Okay? Encik Azlan okay? Okay, betul. Okay. So kita ada soalan betul lagi. Tu. Maknanya
Okay, so maknanya ni line Cik Azlan dia problem sikit Alright, so kita sambung soalan yang ketiga daripada Israna juga. Adakah selepas massage kita boleh membuat ice bath? So mandi ais. Boleh tak kalau selepas kita urut, lepas tu dah masa dah relax, lepas tu kita nak pergi mandi ais pula? Okey, kalau daripada segi saintifiknya belum ada like setiap research yang ada ni semuanya ada argument Semua ada argument. Setiap research yang saya baca lepas massage ice bath ataupun ice bath dulu baru massage, masih lagi ada argument. Jadi untuk based on experience saya, selepas massage kita boleh membuat ice bath, boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah sebenarnya kalau kita nak lepas massage kita nak buat ice bath. Lepas massage kita nak buat sauna pun tak ada masalah. Okay. So, dua-dua boleh? Dua-dua boleh. Sebelum massage nak buat ice bath dulu ataupun nak massage dulu nak buat ice bath dulu pun tak apa. Cuma takut nanti ice bath tu berminyak lah. Dah sibuk mengurut lepas tu nak masuk pula kan. Nanti jadi ketul-ketul minyak. Tapi dua-dua tu tak ada masalah. So lepas urut kita rasa macam lega nak pergi mandi ais pun boleh, tak ada masalah. Okay? Boleh, tak ada masalah. Okay, soalan yang keempat daripada Shutter Fitness. Dia tanya, kalau untuk jumper, jump rope perlu juga ke buat spa massage? Okay, kalau untuk jump rope ni, okay. Saya rasa soalan ni memang baguslah. Memang kena buat spa massage sebab bila kita buat jump rope ataupun jumping, skipping, semuanya kita akan semuanya otot kita akan bekerja. Jadi bila otot kita bekerja, otot kita akan jadi keras, tegang, okey, dalam bahasa Inggeris dia tight, sampailah kita fatigue ataupun sore. Jadi oleh demikian wajiblah buat spa massage kalau kita nak maintain kita punya performance. So tak kisahlah buat jump rope ke, you guys running ke, you guys buat gym ke. So sport massage tu perlu untuk korang untuk releasekan masa tu balik. Betul tak Encik Azlan? Ya, betul. Betul tu Fatia. Urutan sukan ni bukan saja untuk spesifik sport. Urutan sukan ni memang dulu dia dicipta pun direka untuk orang-orang sukan. Okey. Tapi selepas beberapa tahun saya melibatkan diri dalam industri ni, saya dapati urutan sukan ni dia sesuai lah untuk semua lapisan masyarakat. Aktif ke, tak aktif ke, orang yang ada masalah ke, orang yang ada masalah yang kronik ataupun yang akut. Urutan sukan ni sebenarnya sangat bagus dalam menggalakkan tempoh pemulihan tu supaya lebih cepat. Okey, sebab urutan sukan ni kita sebenarnya fokus kepada otot, okey, ataupun soft tissue itulah. Kita tak fokus kepada orang kata urat kan. Kita tak tekan deep. Kita wide, kita pakai wide, kita tak ada pakai deep lah. Okay, deep tu tak banyak. Dalam sport massage ni basic dia semua wide. Jadi apa yang kita cover adalah otot. Okay, dalam badan kita otot sebenarnya yang bekerja. Tulang adalah structure. Okay, yang buat pengecutan dan pengembangan adalah otot. Sebenarnya yang lenguh-lenguh tu adalah otot. Jadi saya sarankan tak kisahlah awak main sukan apa saja ataupun awak duduk di rumah ke, okey, ulang-alik pergi pejabat ke, buatlah urutan ataupun sport massage spesifiknya sebulan sekali. Awak akan rasa awak punya lifestyle tu akan lebih orang kata lebih baik lah. Betul. So tak kisahlah you guys ni sebenarnya atlet ataupun orang biasanya workout ataupun yang tak pernah workout pun boleh juga pergi mengurut sport massage ni sebab dia akan riliskan you guys punya muscle tension. Alright. So soalan yang seterusnya. Ya, betul tu. Okay. Daripada Hanai Fitness. Okay. Dia tanya, if a person pernah accident and injured di bahagian ankle, how to gain back the strength?
it's been 10 years, masih jalan sengit-sengit lagi macam tu dia kata. So dia pernah accident dekat bahagian ankle. Macam mana nak balikkan dia punya kekuatan, strength dia? Okey. Kalau untuk bahagian ankle ni, bahagian ankle ni memang agak lambat lah untuk recovery. Sebab dekat bahagian ankle ni dia punya muscle sangat sedikit lah kalau nak dibandingkan dengan kawasan otot yang lain. Sekiranya sampai 10 tahun, maknanya scar tissue pada bahagian ankle tu masih lagi ada dan tak rilis. Mungkin pada permulaan accident ataupun injured tu tak ada buat recovery yang baik. Jadi oleh disebabkan itu, kawasan yang terkena yang injured tu, mungkin lah, saya tak pastilah dia injured macam mana, ada ATFL ke, ada koyak ke, ada apa ke, tapi apa yang saya dapat cakap di sini adalah sekiranya sampai 10 tahun, maknanya recovery pace untuk ankle injuries tu baguslah. Jadi macam mana nak buat, sekiranya dah 10 tahun macam mana nak buat? Boleh start dengan, sekarang ni boleh start dengan treatment. Sekarang ada macam-macam treatment yang boleh orang kata tu memperbaiki kawasan tu lah. Bagi saranan saya, first jumpa balik pakar, buat MRI, tengok balik apa dah jadi dengan ankle tu. Sekiranya masih ada lagi scar tissue ke apa ke, kita ada macam-macam treatment. Fisio ada macam-macam treatment, yang boleh orang kata tu reducekan scar tu. Massage pula, massage ni kita menggalakkan lagi kawasan ankle yang cedera tu untuk dapat orang kata tu proses pemulihannya akan jadi lebih cepat lah. Walaupun kita dah buat treatment apa semua, tapi perlu juga buat rehab yang baik. Buat rehab yang baik maksudnya kena buat conditioning, strength, pace by pace. Walaupun dah 10 tahun, saya yakin sekiranya ikut disiplin rehab punya program, Puan Hanai boleh orang kata tu ankle tu akan kembali seperti orang kata tu normal balik, insya-Allah. Betul. Waalaikumsalam. Betul. So maknanya yang ada all injury, yang ada 10 tahun ke 8 tahun ke yang lama, so you guys kena check balik dekat yang pakar, doktor, nak check MRI apa yang sebenarnya terjadi dekat you guys punya kaki. And then baru ada dia punya solution, which is kena kuatkan bahagian itu ke ikut saranan doktor So kadang-kadang bukan Fatia, bukan saja ankle injuries ya. Ada macam-macam injuries yang saya dah jumpa yang orang kata tu yang lama, yang dah buat operation apa semua, tapi dah 5-6 tahun masih lagi sakit. 5-6 tahun masih lagi sakit. Itu sebabkan recovery pace yang tak bagus lah. Buat fisio 2-3 bulan, lepas tu dah stop. Kan? Itu sebabnya dia benda scar tissue tu, dia masih ada dekat situ. Faham? So, tu dah menjawab soalan Puan Hanai. So, sekarang ni kita next question, Mat Syed 13. Apakah sport massage memberi kesan negatif kepada pesakit kronik seperti kencing manis? Soalan ni agak ni sikit so untuk sport massage ni, bila melibatkan dengan kencing manis, diabetes, obesity ni, dia complicated lah kita nak terangkan. Untuk kesan negatif pesakit kronik seperti kencing manis ni, so that mean dia ada diabetes lah. Setakat ni kalaulah kita buat urut, kita tak membuat orang kata tu tekanan yang terlalu kuat, sebenarnya tak ada efek pun dekat orang yang ada kencing manis ni. Tapi kalau sekiranya kita tekan macam kita genggam nak buat roti canai ke, kita nak buat roti ke, itu yang menyebabkan orang yang kencing manis ni sakit. Sebenarnya kalau kita, orang yang ada penyakit ni, kalau kita massage slow dengan tekanan yang perlahan, dengan stroke yang
dengan stroke yang orang kata tu tidak macam seperti kita massage atlet, saya rasa tak ada kesan negatif lah. Bagus untuk dia, aha. So maknanya kalau orang yang ada penyakit kronik ke apa ke, boleh dia pergi dekat sport massage ni. Tapi bagi tahu dekat sport massage tu supaya slow kan. Betul? Yes, okay. So kalau kita ambil khusus urutan sukan ni, kita akan tahu kontrak dan indication untuk sport massage ni, apa yang tak boleh, apa yang boleh. Okay. Daripada segi teori memang kita kita akan belajar lah segala ni. Tapi daripada segi praktikal, based on experience cikgu-cikgu yang ajar tu sebenarnya dia dah lalui dah benda tu. Okay. Walaupun masih lagi ada walaupun ada research yang orang kata tu melibatkan sport massage dengan penyakit-penyakit kronik ni, tapi bila kita baca sampai di rumusan, mesti ada awak perlu buat lagi research lain sebab ini masih lagi ada argument. Jadi daripada segi klinikal ni kita tak dapat buktikan yang sport massage ni sama ada dia betul-betul firm lah, betul-betul orang kata bagi kesan negatif ataupun bagi kesan positif. Okay. So tu harap menjawab soalan untuk Mat Syed. Okay, sekarang kita next kepada soalan soalan seterusnya daripada Shutter Fitness juga. So dia tanya, apa beza sport massage dengan traditional massage ni? Tak sama ke? Okay. Apa beza sport massage dengan traditional massage ya? Okay. Saya bukanlah pengamal traditional massage. Okey, tapi saya adalah orang kata tu adalah pengalaman mendapatkan urutan dengan traditional massage ni. Okey. Beza pertama yang saya nampak sport massage dengan traditional massage ni ialah sport massage ni ada documentation. Okey, sport massage ni sendiri dia ada documentation. Maknanya sport massage ni sendiri macam kita buat stroke, broad core fiber, kneading, draining, semuanya ada dokumen. Maknanya apa yang dia buat tu dia ada buat research. Okey, untuk traditional massage pula sebenarnya dua-dua ni ada kelebihan dan kekurangan dia lah. Okey, tapi kita cerita dia punya overall lah. Okey, traditional massage ni kita tak dapat nak buktikan yang dia tu memberi kesan yang baik ataupun tidak disebabkan tak ada orang yang buat research, tak ada dokumen. Okey. Yang keduanya, dalam traditional massage, okey, macam contohnya dia tekan deep, okey, tekan dalam. Okey, selalunya traditional massage ni dia lebih kepada dia pakai satu jari lah, maknanya dia deep. Okey, dia ada lagi banyak macam-macam cara. Okey. Kalau di dalam sport massage, untuk basic saja, untuk sport massage basic, kita sebenarnya kita gunakan wide, kita gunakan kita punya palma ni semua, kita guna bahagian semua. Kita tak ada guna sangat kita punya thumbs lah, kita tak banyak sangat guna thumb. Okey, ada tempat kita akan gunakan thumb. Jadi kita akan menggenggam muscle tu penuh. Okey, kita massage penuh. Kita tak satu line je. Okey, tapi dalam urutan sukan, kita pun ada teknik yang macam traditional massage juga. Yang itu kita panggil dia remedial massage ataupun deep transverse friction ataupun trigger point. Yang tu pun dah macam traditional massage. Okey, traditional massage pula dia akan mostly dia akan gosok saja, gosok, okey. Kemudian dia akan massage dengan cara dia lah. Okey. Bagi pendapat saya based on experience, kalau ada kecederaan yang orang kata tu yang lama, yang 10 tahun, 11 tahun tak baik-baik, traditional massage antara yang treatment complementary yang bagus juga kalau tuan-tuan dan perempuan nak try. So maknanya tak kisahlah nak try semua massage ke, traditional massage ke, dua-dua bagus. Dan dia menurut betul. Itu soalan yang tricky sikit. Okey. Kalau untuk kompetitif atlet ataupun orang yang memang aktif bersukan ni, okey, memang dia akan ada pertandingan apa semua. Okey. Ini saya punya experience lah, saya punya based on experience. Saya tak sarankan sangat untuk orang yang kompetitif atlet ni buat traditional massage. Okey. Sebab buat traditional massage ni, lepas dia massage, dia akan rasa sakit. Memang rasa sakit. Okey. Walaupun sakit, sebenarnya sakit tu yang akan pulihkan dia, tapi sakitnya sangat lama lah, lebih kurang 2-3 hari.
Okey. Kalau sport massage untuk kompetitif atlet, dia akan tahu duration time. Contohnya dia nak peak hari Sabtu, dia nak pertandingan hari Sabtu. Okey, dia akan buat massage sama ada hari Khamis atau hari Rabu. Okey, dia akan gunakan teknik itu prevent. Mungkin lebih cepat dan tidak terlalu dalam. Untuk bagi hari Sabtu tu dia akan performance dia ataupun dia punya graph dia akan peak. Macam tu. Tapi untuk traditional massage dia tak dapat nak bayangkan macam mana sebab dia tak belajar apa ni orang kata tu sport science punya ni. Jadi dia tak dapat nak bayangkan macam mana kan. Macam itulah. Oh, okey, faham. So maknanya yang jenis urut ni yang pentingnya ialah pelajaran tersebut, betul? Dia kena Betul. yang orang yang pandai mengurut tu orang yang dah tahu mana yang terbaik untuk passion lah. So sport massage kebanyakannya dia orang dah belajar dan dia orang tahu mana yang dia orang patut buat dan berapa long term, berapa masa yang dia orang nak bagi riliskan masa tu, betul? Betul. Kita memang kita untuk kalau macam di Pro MR sendiri memang kita expose lah kita punya terapis-terapis ni untuk terlibat dengan tim-tim lah supaya dia tahu macam mana nak massage sekiranya ada patient yang competitive athlete ni datang dekat center Pro MR. Kita expose semua tu. Okay. So, you guys yang sekarang ni tengah tengok perbincangan antara saya dengan Encik Azlan. So, kalau ada apa-apa soalan, you guys boleh tekan dekat tanda soal dekat bawah ni. So, boleh letak soalan kat situ dan saya akan bacakan lah. Okay. So, next question. Macam mana pula dengan pesakit slip disc? Yang dah ada slip disc ni dia boleh tak datang mengurut? Lepas tu slip disc dia baik. Untuk yang dah takat ni saya ada juga ramai juga yang penyakit slip disc yang datang buat sport massage ni. Bagi saya sebenarnya kita massage bukan kita massage tulang. Kita tak massage tulang. Slip disc tu dekat tulang. Okay. L4, L5, L3. Okay, kita massage bukan kita massage dekat atas tulang apa ni saraf tunjang tu lah dalam bahasa Melayu dia ataupun nerve punya tu. Jadi kita massage dekat erector spine, kita massage dekat QL. So kita massage dekat atas otot dia. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun kalau orang yang penyakit slip disc ni datang buat massage. Sebab bagus orang slip disc ni sebab orang yang mendapat penyakit slip disc ni dia akan rasa kebas kaki, dia akan rasa lenguh, lower back pain, dia akan rasa sakit, dia nak jalan pun terenjuk ke kiri ke kanan Jadi bila kita buat massage sebenarnya dia akan mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh patient slip disc ni. Walaupun dengan massage saja tidak membantu untuk memulihkan masalah slip disc ni, tapi dia dapat mengurangkan ketegangan yang dihadapi oleh pesakit slip disc ni. Okay, faham. Alright, so next question daripada Shelter Fitness. Adakah sport massage dan chiropractic pun sama juga? Chiropractic yang jenis letup-letupkan tulang belakang tu tak? Yang tu? Okay. Sport massage dengan chiropractic ni sebenarnya lain sangat lah. Okay. Chiropractic ni based on experience saya, chiropractic ni dia lebih kepada relief stiff joint lah. Okay, maknanya dia reliefkan ketegangan pada sendi-sendi Contohnya macam ni lah. Kan? So kita mengurangkan ketegangan pada kita punya orang kata ruang-ruang ataupun sendi-sendi jari ni semua. Itu chiropractor. Okay, prap kan. Tapi sport massage dia ada spesifik stretching yang boleh buat jadikan bunyi juga. Okay, tapi kita tidaklah sedetail macam chiropractic. Macam tu. Chiropractic dia lebih kepada bone lah, tapi kita lebih kepada muscle. Okay. So chiropractic ni dia more to tulang. Untuk sport massage ni more to release muscle. Okay, tu perbezaan dia. Okay, sekarang ni dari Muhammad Firdaus ada orang tanya kan. Ramai orang salah faham. Dah sakit baru nak cari sport massage. Patutnya kena sport massage untuk elakkan jeris. Sampai bila workout tu muscle tightness? Okay, so faham tak soalan tu? Baca lagi sekali.
Okay, ramai orang salah faham. Dah sakit baru cari sport massage. Okay, Okey. patutnya kena sport massage untuk elak injuries. Betul. Okey. Sampai Betul. bila workout tu muscle tightness. Okey. Okey, macam ni. Itu je, sampai situ saja. Okey, sampai situ je. Okey, sebenarnya untuk education, sport massage education pun masih lagi orang kata tu di tahap yang orang kata tu kurang pendedahan lah untuk rakyat Malaysia ni. Walaupun saya dah buat 13 tahun, graf dia turun naik, okey. Dan masih lagi ramai yang tak tahu apa ni urutan sukan. Okey, dan masih lagi ramai yang tak pernah cuba dan tak tahu kelebihan urutan sukan ni. Okey. Sebenarnya urutan sukan ni dia bukanlah bila dah cedera baru nak datang, bila dah cedera baru nak datang, bila sakit baru nak datang. Sebenarnya urutan sukan ni kalau dah tahu lebih awal ataupun dah dapat orang kata tu pendedahan, sebenarnya urutan sukan ni dia boleh mengelakkan daripada kita tercedera lah, sebab dia akan bila dah habis massage kita akan buat stretching untuk patient tu. Jadi bila kita buat stretching, sekiranya julat pergerakan pesakit tu kurang, kita akan cuba bagi dia jadi fleksibel. Jadi di situ dia dapat mengelakkan kecederaan. Okey, berbalik pula kepada orang yang cedera baru datang. Okey, bila orang yang cedera baru datang, okey, jadi apa yang kita buat adalah kita kena massage dan treatment. Jadi dia boleh baik, cuma kecederaan tu dah ada. Jadi bila kecederaan tu dah ada, dia akan menyebabkan dia punya performance akan drop lah, ataupun kerja-kerja harian dia akan turunlah sikit, akan menurunlah. Jadi dia boleh baik juga, tak ada masalah. Tapi kalau dia tahu lebih awal, dia gunakan sport massage ni lebih awal, dia akan dapat mengelakkan kecederaan ataupun masalah yang akan dihadapi pada masa akan datang lah. Macam tu. Betul? Okay, yang tu saya faham. Alright. So, kita next pada question question daripada Shutter Fitness. Alright. Dia tanya, adakah sport massage ada movement macam chiropractic? So maknanya ada tak? Sport massage ni sebenarnya kalau kita belajar sport massage ni daripada level 1 sampai advance pun, kita takkan ada teknik-teknik yang macam chiropractic. Kita ambil teknik stretching yang kita masukkan dalam sport massage. Contohnya macam PNF stretching, passive, active. Okay, so stretching ni yang kita masukkan dalam syllabus sport massage untuk kita implement ataupun kita praktiskan kepada patient. Tapi kalau nak kita pasal skill chiropractic ada kat dalam sport massage, sebenarnya saya rasa tak ada lah. Kita tak ada yang orang kata tu, tak ada yang sama lah dengan chiropractic ni. So memang dua benda yang berbeza kan. Yang mana nak pergi chiropractic tu boleh pergilah sana. So siapa nak sport massage bolehlah cari Abang Azlan ni. Kan? Jangan nak buat chiropractic jumpa Abang Azlan ni. Nanti dia tak tahu nak buat macam mana. Betul? Alright. So kita sebenarnya setiap rawatan sekejap Fatia, boleh saya tambah sikit? Boleh. Okay, so bagi saya pula, untuk rawatan komplementari ni, okay, kita sebagai pesakit ataupun individu kena tahulah. Okay, walaupun kita tak nak tahu, tapi sebenarnya kita kena tahu rawatan akupuncture tu untuk apa, rawatan bekam tu untuk apa, chiropractic tu untuk apa, bone adjustment tu untuk apa, sport massage untuk apa, traditional dan sebagainya. Kita ada beratus complementary treatment yang ada dekat Malaysia, dekat dunia ni. Jadi sebagai orang yang akan menerima rawatan tu, kita kena, kalau boleh kita kena tahulah kita nak buat rawatan tu untuk apa. Sebab setiap rawatan complementary ni dia ada kelebihan yang masing-masing. Okey, sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi dekat treatment yang salah, treatment yang orang kata tu tak sesuai dengan masalah kita, sebab tu tak baik-baik. Tapi kalau kita pergi tempat yang masalah tu kena dengan rawatan tu, sebab tu bila kita buat sekali atau 2 kali kita dah rasa macam ada perubahan lah. Itu dia. Sebab tu kita kena ada knowledge juga.
Bukan kita main ikut je. Kita kena membaca juga dan tahu Betul. sebenarnya sebenarnya treatment ni untuk apa. So maknanya orang yang nak pergi mengurut ke apa semua kena tahu dulu apa masalah dia punya badan, which is dia lenguh badan ke ataupun tulang dia problem ke. So maknanya semua orang kena tahu diri badan tu sebenarnya nak apa. Betul? Cik Azlan. Betul. Baru Betul. dekat tempat yang sebetulnya yang dia patut pergi. Betul tu. Yes. Okay, so ada lagi banyak soalan daripada Zarfan Zailan. Okay, berapa kali sepatutnya pro atlet kena buat sport massage jika ada competition? Okey, berapa kali sepatutnya pro atlet kena buat sport massage jika ada competition? Sebenarnya pro atlet ni kita depend lah dia sukan apa. Okey, ada sukan yang back to back, ada sukan yang sebulan sekali. Okey, competition dia ada competition yang seminggu sekali. Okey, jadi sebenarnya bagi saya pro atlet ni setiap 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali dia kena massage. Okey, sebab pro atlet ni makanan dia adalah apa yang dia buat tu lah. Okey, jadi setiap hari dia akan ada dia punya program, ada yang high intensity, ada yang low intensity, ada rest. Jadi bila dia buat high intensity dalam seminggu tu, high intensity mungkin ada 3 kali. Jadi bila dah habis high intensity, selepas tu bolehlah massage sebab besoknya akan buat low intensity ataupun besok mungkin kurang daripada 70% punya intensity. Jadi bagi saya untuk pro atlet ni seminggu sekurang-kurangnya mesti ada 3 kali massage. Okey, untuk dia maintainkan dia punya performance dan juga dia meningkatkan prestasi dia. Okey, sekiranya dia langsung tak buat massage, percaya je kat saya, dia takkan dia tak boleh pergi jauh lah, senang cerita. Boleh pergi jauh Dia tak tapi boleh perform setakat lah. dia tak boleh perform lah. Senang cerita kan. So, pro atlet seminggu 3 kali. Alright. Tu minimum ke? Ataupun memang disarankan 3 kali seminggu? Tak ada saranan tapi based on experience lebih kurang dalam 3 ke 4 kali lah. Okay. Alright. So, tu soalan untuk Zarfan. Okay. So, ni daripada Erwin. Terima kasih Zarfan. Erwin Dad. Okay. Erwin Kalau Dad. masalah selalu cramp. Ni betul. Ni ramai sangat orang dapat rasa masalah ni Kalau masalah selalu cramp, perlukah kita melakukan sport massage selain menggunakan gel ataupun krim? Okey. Soalan ni pun sebenarnya selalulah ditanya oleh pasien-pasien Okey. Sebenarnya cramp ni datang, dia ada banyak faktor lah. Antara faktor yang menyebabkan cramp ni kurang garam, kurang air, environment panas, selalu panas. Kalau daripada segi intensity training tak cukup mileage training. Nak pergi 21 kilo tapi hari-hari training 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Tapi 5 kilo tak ada intensity. Lari 5 kilo je tapi nak buat 21 kilo. Itu yang menyebabkan cramp. Jadi selalu cramp, first kali yang kita kena lihat sebelum buat sport massage ni, kita kena tengok badan kita sebenarnya perlukan apa. Kita kena tengok daripada situ dulu. Selepas kita dah tahu dah, mungkin kita tak cukup air, kita lari pun tengah-tengah panas, kan? Air lari panas, orang lari start pukul 7, dia pukul 9 baru nak start lari. Contohlah kan. Jadi untuk soalan Erwin pula, cramp bagus tak buat sport massage? Jawapannya baguslah. Sebab bila kita buat sport massage ni, kita menggalakkan pengaliran darah dalam badan. Jadi bila tempat yang cramp tu, semua akan pergi ke arah cramp, jadi dia akan jadi keras kat situ. Sebab apa jadi cramp? Sebab dia nak stuck kat tempat tu supaya kita tak buat lagi range of motion yang melebihi maksimum. Sekiranya tak ada cramp ni, kita akan buat sampai organ tu maksimum dan mungkin terkoyak. Jadi untuk masa ni kita melembutkan kawasan yang dah tegang tu. Siapa yang selalu cramp tu, masa workout pun cramp pun semua, cepat-cepatlah pergi mengurut dekat Encik Azlan, betul?
Boleh tahu tak? Mai. Ah, Sekarang tengah ada promo. Sekarang tengah ada promo. Sebelum terlambat Okay, promo apa tu? Okay, bagi tahu iklan. Promo apa pula? Dan klinik dekat mana kalau nak pergi? Kalau nak pergi Pro MR, sekarang ni dah tinggal satu je. HQ dekat Bandar Seri Permaisuri, Ceras. Ceras. Berdekatan dengan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur dan juga SUKM. Okay, sekarang ni kita tengah ada promo ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga 28 bulan 2 boleh buat booking untuk kita redeem sampai April. Okay, selepas pada ni harga akan jadi seperti biasa balik lah. Okay, okay, kita harga normal bermula dengan RM60 hingga ke RM230. Okay, tapi sekarang promo kita bermula dengan RM35 hingga RM130. Oi, murah Jadi tu. lepaskan peluang ni. Yeah, so ramai-ramai sekarang ni tengah workout, main basikal apa semua. Nampak basikal kat belakang tu? Okay, so rasakan kos. So bolehlah datang jumpa Cik Azlan dekat Ceras. So boleh wish mana tu? Ya, Wish betul. nama kedai. Boleh wish nama kedai Pro MMR Sport Recovery Permaisuri lah. So kalau datang kat Pro MMR ni bukan saja kita massage, kita pun ada educate juga. Contohnya macam yang amatur yang tak tahu apa-apa langsung pasal training semua, kita akan bagi tahu kat dia daripada mana datang masalah dia tu. Contoh plantar fascia, daripada mana datang, kasut, daripada healing training dan berbagai-bagai lagi. Jadi dia tahu punca dia dapat masalah tu sebelum kita buat rawatan. So bukan dapat rawatan saja, dia dapat ilmu juga. Datang dekat klinik Cik Azlan ni, boleh tahu masalah dia start daripada mana. Dia punya kasut problem ke apa ke sebelum start urutan. Betul? Betul. Dan saya dengar Cik Azlan ni pun power juga mengurut Saya dengar daripada Encik Firdaus. Selalu juga mengurut Cik Firdaus Adalah, tak adalah power. Cik Firdaus tu dah lama tak kena tu. Okay, so ni Amirul siapa tu? Amirul Abbas. Esok dia dah dapat seorang customer. Oh, Amirul Abbas ni pemain Malaysia rugby ni. Okay, so kita ada soalan lagi. Okay, saya rasa ni last soalan kita. Penutup. Okay. Daripada Shutter Fitness. Kalau first timer main dumbbell, esoknya dom selepas weight training, perlu ke pergi sport massage? Okay. Sebenarnya untuk DOMS ni bukan saja pada first timer yang main dumbbell ataupun weight training ni. Sekiranya kita buat orang kata tu intensity yang maksimum, kita akan dapat DOMS ni. Bukan saja untuk orang-orang yang pergi buat beban ni, bukan untuk orang yang buat lifting ni. Tapi untuk semua sukan, sekiranya sampai satu tahap, dia punya threshold dah lebih daripada 95%, okay, dia akan dapat fatigue ataupun DOMS. Okay, so ni. Jadi, bagi pendapat saya, rehat dulu sehari, hari kedua baru datang massage. Ataupun hari ketiga baru datang massage. Okay. Mungkin boleh juga penggunaan AIS. Okay. Tak guna AIS pun tak apa. Okay. Boleh sambil, kalau dom, contohnya angkat dumbbell, dom, bicep, pegang je bicep tu, lepas tu buat movement, mobilities. Okay. Pun dah okay dah sebenarnya sebelum dapat transport massage. Kalau tak letak AIS pun tak apa. So maknanya dom masa terkejut, so, baru nak workout tu, kita dah workout, lepas tu tiba sakit badan pula. So kita tunggu sehari ataupun 2 hari, dan baru pergi mengurut. Betul? Betul. Yes. Okay, so ni esok boleh buat appointment tak? Dia kata esok cuti tak? Boleh contact nombor di bawah. Nombor bawah? Nombor kat bawah nanti. Okay, boleh nanti boleh tengok Instagram klinik Encik Azlan Apa tu? Nama Instagram apa? Okay, boleh follow Pro MMR Sport Recovery Instagram dan juga page Facebook Pro MMR Sport Recovery juga. Boleh bagi nombor phone sesiapa nak senang berurusan nanti.
Okay Cik Azlan? Boleh Ah, contact tu nombor dia. di bawah ya untuk buat appointment. Dah. Siapa lepas ni yang nak join, nak urut, harga murah daripada 39 harga. 39 Daripada ke 135. RM35. Sekarang ni sekarang ni. 130 yang untuk promo sekarang ni lah. Sekarang promo sampai April saja guys. So, you boleh try mengurut dekat klinik Prom Sampai 28 hari 2. dan sampai 28 bulan 2. Situ je. Alright. So, sampai tu saja kita punya perbualan berkenaan dengan sport massage. Terima kasih banyak-banyak Cik Azlan untuk luangkan masa bersama Absolute Wellness. Okay, so siapa yang terlepas boleh check dekat kita orang punya IGTV ataupun follow ataupun subscribe dekat kita orang punya YouTube, Facebook ataupun Instagram Absolute Wellness. So nanti insyaAllah kita akan jumpa lagi interview apa-apa ke, and harap makin ramai lah datang ke klinik untuk buat sport massage ni. Bagi orang tahu sebenarnya sport Kalau massage Absolute penting. Wellness, InsyaAllah. Kalau Absolute Wellness ada nak buat event ke yang perlukan perkhidmatan sport massage, boleh panggil kita orang. Dengar tu Cik Firdaus. Okay, kalau apa-apa kita boleh je panggil. Nombor semua dah ada. So kita just contact je. Alright, terima kasih. Banyak ilmu yang kita dapat. Alright. So insyaAllah jumpa lagi sekali. Baik. Okay, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum.